rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil quraba wa tuqda bihil hawaish wa tunalul bihir raghaib wa husnul hawatim wa yustashqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan mendirikan solat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan orang yang sabar. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana petang ini kita dihimpunkan dalam satu majlis ilmu yang Nabi SAW dalam sepotong hadisnya dengan sabdanya, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah subhanahu wa ta'ala hendakkan dirinya menjadi baik, yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan dia dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada petang ini, puan-puan antara orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sempurna bulan Muharram yang mulia ni tuan-tuan, kita masih lagi di dalam tahun baru Hijriah 1444. Ada 34 di situ. Nabi SAW menegangkan banyak hadis tentang hijrah, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menegangkan dalam firman-Nya, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah menegangkan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak ada lain kecuali mengharapkan rahmat Allah dan pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, kita berada di rumah ini untuk kita mendengar tazkirah daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat ikhlaskan niat kita, duduk sementara dan niatkan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, bila kita mengupas tajuk hijrah tu, ulama membicarakan hijrah ini dengan banyak maknanya. Antara yang masyhur iaitu dengan pengertian
intiqalu syai'in ila syai'in akhar. Berpindahnya daripada satu tempat ke satu tempat. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah. Tiba masanya 13 tahun Nabi berdakwah, umat Islam ditindas. Ada umat Islam yang dibunuh, sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan Mekah. Sedangkan Mekah itu tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di Mekah tu puan-puan, Nabi nak ibadah pun boleh. Setakat nak semayang, puasa, menyuruh orang buat baik, boleh. Tetapi kenapa? Kerana skop dakwah Nabi 13 tahun di Mekah bukan tidak berjaya. Tapi Islam ditekan dengan begitu dahsyat. Ramai sahabat-sahabat disiksa. Sampai orang kafir Quraisy Mekah memboikot Nabi dan orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk dapatkan kuasa. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni kalau dia tak dapat kuasa tuan-tuan, maka dia akan ditekan. Kenapa? Kerana yang atas tu orang-orang yang bukan Islam. Ni yang kita takut. Sebab itu Nabi SAW bina Madinah mendapat daulah Islamiah yang pertama sekali. Kerana apa? Kerana Islam kena ada kuasa. Sebab tu dah dapat kuasa, kena jaga dengan baik. Kalau tak jaga kuasa dengan baik tuan-tuan, Allah tukarkan nanti. Orang yang tak erti jaga Islam, jaga Islam. Tuan-tuan nak ke orang kafir jaga Islam? Saya tanya ni, nak ke orang kafir jaga Islam? Tak nak. Contoh tuan-tuan, kita tengoklah. Macam mana tuan-tuan? Abu mayat cimpeng tuan-tuan dibawa balik ke tanah Melayu. Sensitif tak pada kita? Tak tahulah kalau tuan-tuan, puan-puan. Pada saya satu sensitiviti yang hebat. Abu mayat seorang komunis dibawa balik ke tanah Melayu. Untuk apa? Sebab tu tuan-tuan, penentangannya sama saja. Penentangan apa Ustaz? Penentangan orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala ni sama je. Kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim lawannya dengan Namrud. Tengok lagi Nabi Musa lawannya dengan Firaun. Tengok lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawannya dengan kaum kafir musyrikin Mekah. Kita tuan-tuan, lawan kita siapa? Penjajah. Inggris, Jepun, Belanda tu lawan kita. Dan juga orang yang tali barut Jepun, Inggris dan Belanda. Maka tuan-tuan, penentangannya sama. Untuk apa? Membebaskan negara yang tercinta dan tanah air daripada dia belenggu oleh puak-puak ini. Bermula daripada hijrah dan kebetulan pada bulan ni pun bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan para sahabat. Bermula tuan-tuan rahmati Allah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada tahun 610 Masihi. Allah Subhanahu wa taala memberi Rasulullah wahyu yang pertama di dalam gua Hira. Jibril datang dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu Nabi membaca dalam keadaan ketakutan. Nabi balik ke rumah berjumpa dengan Khadijah. Bagaimana Khadijah mententeramkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan mententeramkan Nabi. Bawa Nabi masuk ke bilik, selimutkan Rasulullah. Dan selepas itu Khadijah berjumpa dengan pakciknya Warqah bin Naufal.
Barulah Khadijah tahu yang datang itu adalah An-Namus, nama malaikat Jibril di dalam kitabnya. Maka berlarutan daripada itu Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama. Bila mendapat wahyu, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi sampaikan wahai Muhammad. Sebab itulah pada tahun 610 sampai tahun 613 Nabi sampaikan, tapi Nabi berdakwah secara senyap-senyap. Nabi tahu keadaan di Mekah tu tak berapa baik, kerana orang masih lagi menyembah berhala dan bergaduh sesama puak-puak. Oh, ada juga buka saya punya. Maka puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni realiti berlaku. Maka Nabi SAW tidak ada pilihan, Nabi sampaikan dakwah. Kerana Allah bagi Nabi-Nabi ni 4 sifat yang wajib. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat ni wajib bagi Rasul. Takkan Rasul nak menyembunyikan yang sifat itu bertentangan dengan sifat yang wajib, iaitu sifat kitman, sifat mustahil bagi Rasul. Sebab puan-puan, Rasul ni pesuruh Allah ni, Allah pilih daripada kalangan yang terbaik. Allah bagi dia dengan beberapa sifat yang mulia. Lain kalau macam manusia pilih manusia. Betul tak? Kadang-kadang perompak pun manusia pilih, pencuri pun manusia pilih, walaupun manusia tu dah tahu dia tu kaki pencuri, kaki rasuah. Itu kalau manusia pilih manusia. Tapi kalau Allah pilih Rasul, pilih manusia, dia mesti pilih yang terbaik. Khatimul anbiya wal mursalin. Ni hebatnya. Sebab itu manusia kena wajib suka dan sayang Rasulullah. Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana umat yang akan datang tak dapat melihat kamu, dan aku ni berdepan dengan kamu?" Nabi menjawab, "Wa tuba man lam yarani yu'minu bi." Nabi kata, beruntunglah siapa yang dapat lihat aku tapi dia beriman dengan aku. Wa tuba man yarani yu'minu bi. Beruntunglah siapa yang melihat aku dan dia beriman dengan aku. Nabi ulang lagi sekali, wa tuba wa tuba wa tuba, dan beruntunglah man lam yarani, sesiapa yang tak dapat melihat aku, wa yu'minu bi, tapi dia beriman pada aku. Siapa dia? Kita lah tuan-tuan. Tak dapat tengok Rasulullah, kita beriman, kita berselawat kepada Nabi, kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup dengan 3 tahun sahaja Nabi berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 614 Masihi sampai tahun 617 Masihi, sampai sekarang Allah suruh Rasulullah SAW sebarkan dakwah secara terbuka. Sebab itu para sahabat dan Nabi Muhammad SAW nak dapatkan kemerdekaan pada masa ini tuan-tuan, nak membebaskan dibelenggu dengan orang kafir Quraisy, bukan satu perkara yang mudah. Seperti mana datuk nenek kita lah, dapatkan tanah Melayu ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan boleh ketawa-ketawa. Alim ulama kita merupakan tulang belakang untuk mendapatkan kemerdekaan di tanah Melayu ni. Sebab tu Rasulullah SAW bila membuka dakwah, menyampaikan dakwah dengan tidak sembunyi-sembunyi, maka sahabat ramai yang diseksa. Antaranya Khubab bin Arad, antaranya Bilal bin Rabah. Realiti masyarakat Arab jahiliah tak suka. Bagaimana Khubab bin Arad tuan-tuan, di belakangnya tuan-tuan diletakkan dengan besi yang panas. Maka yang memadamkan itu hanyalah peluh dan darahnya saja. Lalu di zaman Sayyidina Omar, dia buka baju untuk salin pakaian perangnya. Omar menyatakan, "Aku lihat di belakang kau wahai Khubab, dalam keadaan badannya penuh dengan kesan-kesan luka." Kenapa wahai Khubab? Khubab ceritakan,
Pada awal Islam, aku antara orang yang awal masuk Islam, maka aku diseksa oleh Tuhan aku. Aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ketika itu sedang duduk di Kaabah. Aku menangis, tak tahan. Aku cakap, "Ya Rasulullah, kenapa teruk sangat aku diseksa kerana mengikuti ajaranmu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Nabi kata apa? "Wahai Hubab bin Arad, ini bagus sikit," kata Nabi. Bagus sikit, tuan-tuan. Nabi kata ada setengah manusia dibaling ke dalam api, dibunuh, digergaji seperti mana keluarga Yasir, kata Nabi SAW. Dan Nabi tenangkan Hubab, "Wahai sahabat, sebab balasannya itu adalah syurga." Kuat ujian Allah kerana balasan Allah kepada manusia yang taat kepada Allah, sabar adalah balasannya syurga yang Allah bagi. Macam kita lah puan-puan. Orang duduk rumah, kita pergi kuliah. Susah tak? Susah. Kalau tak betul-betul, tak nak pergi dah. Betul? Duduk tengok Hindustan lagi bagus petang-petang hari Jumaat ni. Rehat lagi bagus. Tapi kenapa kita pergi juga? Kerana Allah yang menggerak-gerakkan hati kita untuk pergi. Duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sakinah, ketenangan, warahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu diduga dengan dugaan yang sungguh dahsyat. Maka pada tahun seterusnya tuan-tuan, pada tahun 618 Masihi, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan Sayyidina Hamzah saja, Sayyidina Abbas radhiyallahu an, bapa saudara Nabi juga. Yang mana imam selalu mendoakan dua-dua ini tuan-tuan di hari Jumaat masuk Islam. Dan seterusnya Nabi SAW mendoakan Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Nabi doakan dua Umar. Yang pertama, Nabi SAW mendoakan Umar. Satu Umar Al-Khattab, yang kedua Umar, iaitu siapa tu? Abu Jahal. Nabi doakan. Abu Jahal nama glamour dia. Nama dalam kad pengenalannya Umar. Didoakan oleh Nabi yang masuk Islam Umar Al-Khattab. Walaupun Umar semasa zaman jahiliahnya tuan-tuan memang teruk, sampai membunuh anaknya, tetapi mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tuan-tuan, peristiwa yang berlaku pada tahun itu, orang-orang kafir Quraisy memboikot orang-orang Islam yang berada di Mekah dengan digantung perjanjian itu di atas Kaabah. Antaranya apa? Orang-orang kafir Quraisy tidak boleh berjual beli dengan orang-orang Islam. Anak-anak orang kafir Quraisy dilarang berkahwin dengan anak-anak orang Islam. Sahabat jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, kita nak makan apa? Orang kafir tak boleh jual makanan dengan kita ni." Nabi senyum. Nabi kata, "Makanlah apa pun. Walaupun kamu terpaksa makan akar kayu, tapi jangan kamu meninggalkan Islam. Jangan kamu meninggalkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Ini tuan-tuan, semangat yang dibina oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka berlanjutan tuan-tuan, pada tahun seterusnya, pada tahun 618,
Masihi, ada 4 perkara penting yang menggegarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, matinya Khadijah, isteri Nabi yang Nabi paling sayang. Seterusnya yang kedua tuan-tuan, wafatnya, meninggalnya tuan-tuan Abu Talib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah masa Abu Talib ni tuan-tuan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, orang-orang kafir Quraisy tak berani mencuit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada Abu Talib, orang segan dengan Abu Talib. Maka datanglah Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Wahai Abu Talib, kau cakap dengan Muhammad, anak saudara kau tu, dia nak apa pun aku bagi. Kalau dia nak jadi raja pun aku bagi. Macam tu sekali tuan-tuan. Dia nak duit aku bagi. Dia nak apa pun boleh aku bagi. Asalkan dia meninggalkan dakwahnya, meninggalkan perjuangan dia tu. Abu Talib kata, nanti aku jumpa Muhammad. Maka Abu Talib jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyatakan hasrat Abu Jahal tadi dan penduduk kafir Quraisy. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul pun menyatakan, ya ammi, wahai bapa saudaraku, law wada'u syamsi bil yaminik, dan sekiranya matahari itu turun duduk dekat tangan kananku, wal qamari fi yasiri, dan bulan tu turun dan duduk dekat tangan kiriku, an utruku haza, untuk aku meninggalkan dakwah ini, ma taraktu, maka aku takkan tinggalkan. Begitu Nabi SAW diseksa, dikecam, ada sahabat dibunuh, ditawarkan lagi, tak nak dia tuan-tuan. Bukan tak nak saja, malah Nabi cakap dengan pakciknya dengan yang saya katakan tadi. Walaupun dia kata matahari itu turun, bulan itu turun, untuk meninggalkan dakwah Islam ni tak. Macam tu juga bagaimana orang Melayu kita menentang Jepun. Orang Jepun tuan-tuan, dia membawa satu teori ataupun ritual yang paling merosakkan akidah. Sebab tu orang Melayu kita menentang. Apa akidah yang dibawa? Suruh sujud kepada Maharaja Jepun, nyanyi lagu Jepun. Bukan sujud saja, malah tundukkan kepala kepada negara Jepun. Orang Melayu kita tak boleh tahan. Itu terjadinya peperangan tuan-tuan. Kiai Saleh, siapa tak kenal, Allah yarham Kiai Saleh, yang duduknya di kampung Olak Batu tu tuan-tuan, mengamuk, orang Melayu mengamuk. Kerana apa? Sensitiviti, adab, akhlak orang Melayu tuan-tuan dikacau. Orang Inggeris lagi pula kuat penipu tuan-tuan. Bagaimana perjanjian Pangkor tuan-tuan, dipaksa raja-raja Melayu tanda tangan. Terjadi pemberontakan. Di mana pemberontakan tuan-tuan sampai je labor-labor terbunuh. Maka tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat bersama dengan pakciknya. Tapi bila Abu Talib meninggal tuan-tuan, Abu Jahal dan sekutu-sekutunya, antaranya bersama dengan Abu Lahab, merancang untuk membunuh Nabi. Abu Lahab ni tuan-tuan dengan Nabi SAW, pertama dia memang bapa saudara Nabi. Yang kedua, dia ni besan Nabi SAW. Dua anak Nabi SAW berkahwin dengan anak Abu Lahab. Anak Nabi yang mana? Anak Nabi yang bernama Ruqiyah berkahwin dengan Khutbah,
Yang kedua, anak Nabi yang bernama Ummi Kalsum berkahwin dengan Udaibah. Dua-dua ni anak Abu Lahab. Bila Nabi SAW, Allah suruh menyampaikan Islam, menentang kekufuran, maka dia berkata kepada anaknya, kamu ceraikanlah kedua-dua anak Muhammad. Tu yang nanti tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak Nabi SAW tuan-tuan berkahwin dengan Sayyidina Uthman Al-Affan, anak Nabi yang bernama Ruqiyah. Dan Uthman Al-Affan menjadi menantu Rasulullah SAW. Bagaimana orang-orang Arab Quraisy boleh terfikir yang Rasulullah SAW yang baik mulia akhlaknya, dia boleh menentang Nabi SAW? Padahal bukan dia tak pernah bersama Rasulullah daripada kecil. Bukan dia tak tahu Rasulullah itu mendapat gelaran Al-Amin, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana hati. Summa qasad qulubuhum, hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, bermulalah perancangan bagaimana nak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak membuat Muhammad. Pada dia Nabi ni, tuan-tuan, merupakan satu halangan yang paling besar. Ada manusia macam ni. Dipikir ada orang merupakan halangan yang paling besar. Macam tu juga orang kafir Quraisy, dia memikirkan Nabi ni halangan yang paling besar. Maka bermulalah perancangan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana, tuan-tuan? Iaitu di satu tempat ataupun di satu balai yang dinamakan Darul Nadwah. Yang dinamakan Darul Nadwah. Kat mana Darul Nadwah ni, tuan-tuan? Dekat Mekah. Darul Nadwah ini yang bannernya atuk Nabi SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay. Ni atuk Nabi SAW yang bina. Maka mereka berkumpul. Bagaimana nak buat Rasulullah SAW ni Muhammad yang merupakan halangan yang paling besar. Maka mereka berkumpul dan membincangkan masalah itu. Maka dikumpulnya masyarakat Arab ketika itu. Dan ada dua, tuan-tuan, suku yang tidak bersama dengan dia, yang tidak dijemput oleh Abu Jahal, iaitu Bani Hashim dan Bani Mustalib. Tidak dijemput oleh Abu Jahal. Kenapa? Kerana dua suku ini, tuan-tuan, menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyokong Nabi saja, tapi memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal pun meeting di Darul Nadwah. Dikumpulnya semua suku-suku Arab. Nak buat macam mana Muhammad ni? Maka satu daripada suku bangun. Dia kata, kita penjarakan je Muhammad. Penjarakan Muhammad. Maka Abu Jahal kata, tak boleh penjarakan Muhammad. Kalau kita penjarakan Muhammad, Muhammad akan dakwah orang dalam penjara dan akan bunuh kita. Rancangan kamu tak boleh pakai. Dia tak cakap macam saya cakap lah. Yang kedua, bangun lagi. Dia kata, saya pencadangan, kita campak je Muhammad ni jauh-jauh. Menyusahkan kita. Abu Jahal kata pun tak boleh. Kalau kita campak Muhammad ni jauh-jauh, maka nanti dia berdakwah dengan orang di sana dan menyerang kita. Maka kita akan mati semua. Habis, kalau kami semua sidang dewan ni kata kamu tak nak terima, cuba kamu beri pandangan lah. Maka Abu Jahal kata, saya punya pandangan, kita bunuh saja Muhammad. Ini tuan-tuan.
sampai nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar tak ni? Kalau tak dengar cakap mikrofon mati. Ini boleh lagi suara saya, nanti kalau dah kecil kan susah pula ni. Maka muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal kata, kalau begitu saya tak boleh bunuh seorang. Kita kumpulkan kekuatan kaum-kaum berada di Mekah ini, kita berpakat untuk bunuh Muhammad. Maka semua setuju. Ada yang kata, bila kita nak bunuh Muhammad? Malam ni juga, kata Abu Jahal. Pada tanggal 27 Safar, tuan-tuan, malaikat Jibril memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kena tinggalkan tempat kamu ini, kerana perancangan daripada orang-orang kafir Quraisy hendak membunuh kamu. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Nabi berjumpa dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha, yang kecil lagi pada ketika itu. Untuk apa? Tidur di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, menyuruh Abu Bakar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, apa pun kerja buat kita memerlukan perancangan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyatakan, al-haqqu bila nizam yaghlibu bil batil bil nizam. Perancangan yang tidak teratur akan dikalahkan dengan perancangan yang teratur. Sebab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan Nabi saja yang atur, tapi Nabi dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi meminta tolong, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hidup kita, tuan-tuan. Kita tak boleh menafikan doa dan usaha kita. Takut kita menjadi Jabariyah dan Qadariyah nanti. Kita kena ada usaha dan perlu ada tawakal pada Allah Subhanahu wa taala macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, Nabi tertidur dan pada tengah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, maka rumah Nabi dikepung oleh orang kafir Quraisy. Apa Nabi buat, tuan-tuan? Nabi mengambil keluar, Nabi mengambil segenggam pasir dan membaca ayat dalam surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ya Allah, ya Tuhan aku, jadikanlah di depan aku dinding dan di belakang aku dinding. Moga-moga mereka semua tidak dapat melihat aku. Nabi campak, tuan-tuan, terpaku. Orang kafir Quraisy tak dapat melihat Nabi. Orang tanya saya, Ustaz, kalau Roblox boleh tak baca ayat ni? Kalau Roblox boleh tahan, boleh tak baca? Bacalah, tuan-tuan. Tengok-tengok lesen mati pula. Rotek kereta, Allah lupa nak bayar mati. Bacalah. Bukan kita nak menipu, tak. Kita dah terlupa. Mudah-mudahan niat yang baik itu Allah bantu. Tapi jangan gunakan di tempat yang tak baik. Tak boleh. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gunakan. Sebab itulah bismillah tu pun, tuan-tuan, merupakan satu perkara yang baik. Sebab tu kalau orang lupa baca bismillah, bacalah bismillah fi awalihi aw akhirihi. Baca. Tak dapat baca awal, baca akhir, dah terlupa macam mana nak buat. Tengok sedap lauk kambing biryani lagi, lupa baca bismillah. Teringat dah nak habis dah, tinggal tulang dah. Allah, lupa baca bismillah. Baca bismillah. Nak buat macam mana dah terlupa. Tapi jangan tak baca langsung. Manjang terlupa je. Itu macam mana pula tu? Sebab tu kita kena didik anak-anak kita, anak murid-murid kita, baca bismillah, baca doa, tuan-tuan. Mudah-mudahan dia tak terlupa. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka Nabi SAW bergegas berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi dalam keadaan berjumpa dengan Abu Bakar dengan disuluh cahaya bulan saja. Susah tuan-tuan, gelap gelita, bulan je nampak. Maka tuan-tuan, Nabi SAW sampai di rumah Abu Bakar. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kita bergerak sekarang. Ya. Sebab tu tuan-tuan, dalam sirah ada sahabat yang menemani Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW. Antaranya siapa? Dua orang, iaitu yang disebut Abdullah bin Abi Uraikid dan Amru bin Fuhairah ataupun Amir bin Fuhairah. Abdullah bin Abi Uraikid ni tuan-tuan, kenapa Nabi SAW dan Abu Bakar bawa dia? Kerana dia ada kepandaian. Dua kepandaian yang orang lain tak ada. Apa kepandaian sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Uraikid yang belum Islam ketika itu? Bukan orang Islam, tetapi diupah. Siapa yang upah? Abu Bakar As-Siddiq mengupahnya. Apa keistimewaan Abdullah bin Abi Uraikid ni? Ada dua keistimewaan dia. Pertama tuan-tuan, dia tahu tuan-tuan, iaitu ilmu arah angin. Ilmu arah angin. Ilmu arah angin ni, ilmu apa tu Ustaz? Atuk nenek kita pun tahu tuan-tuan. Atuk nenek kita kalau nak turun ke laut, dia tahu baca angin. Kalau angin kuat, laut bergelora, dia takkan pergi turun ke laut tuan-tuan. Angin slow baru dia pergi. Angin perlahan baru dia pergi. Kerana apa? Laut tak bergelora. Dia tengok bulan Islam berapa hari bulan. Macam tu juga Abdullah bin Abi Uraikid, dia tahu arah bila angin ni tuan-tuan nak apa? Terjadinya ribut pasir. Dia tahu. Apa keistimewaan yang kedua? Abdullah bin Abi Uraikid ni dibawa binatang menutup tapak kaki Rasulullah dan dia boleh cium bau. Ilmu cium bau musuh ni tuan-tuan, bukan sekarang je ada. Rasulullah SAW, para sahabat dah ada dah. Dia tahu. Ilmu cium bau ni bukan orang dulu je ada. Puan-puan pun ada ilmu cium bau ni. Betul tak? Betul tak? Tak pastilah Ustaz. Betul. Puan-puan masak kari boleh kenal. Ni kari babas ke, kari ala gapas ke, kari Mak Siti. Boleh bau tuan-tuan. Cium, wah ini kari ala gapas ni. Ini kari Mak Siti ni. Okey. Boleh bau. Puan-puan pakai minyak wangi pun boleh tahu. Minyak wangi yang mana yang sedap, minyak wangi mana yang hapak. Ada juga. Sebab tu tuan-tuan, 3 minggu atau 4 minggu lepas, ada satu minyak wangi namanya Sultan. Diperkenalkan di Malaysia. Minyak wangi ni memang wangi. Terkenal di Dubai tuan-tuan. Dan negara Timur Tengah, namanya Sultan. Boleh buat semayang minyak wangi ni. Memang sedap bau dia. Kalau pakai tuan-tuan, satu hari tak hilang. Tapi harganya mahal lah. Dekat RM500. Kita dengar, wih, terperanjat. Tapi orang yang suka puan-puan, dia cari. Dia cari, betul tak? Betul. Macam orang suka oket tuan-tuan. Buka bunga oket, makji Dia cari. Sampai ke Kemeran tu. Dia naik, cari. Sekali bawa dekat rumah, bangun pagi tengok, oket dia dah kena dengan lembu. Lembu siapalah ni makan oket aku ni? Betul. Kerana apa? Kerana suka. Begitu juga. Kalau kita dah suka tuan-tuan dalam hidup kita, contoh kita berzikir. Satu hari tuan-tuan kita berzikir 100 kali. Kalau tak buat, apa rasa kita? Galat tak? Galat. Kalau kita satu hari suka solat duha, tak buat, galat tak? Galat. Kalau benda dunia kita boleh galat, benda kita hubungan kita dengan Allah, selawat atas Nabi SAW, kalau kita tak buat, kita lagi galat. Betul tuan-tuan? Betul. Maka Nabi SAW mengupah sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Uraikid ni
Dan hijrah Nabi SAW ni siapa yang sponsor? Dalam sirah tuan-tuan, yang sponsor ataupun yang beri hijrah Nabi SAW ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni memang kaya. Nabi tanya dengan Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, dalam peperangan ini apa yang kamu ada untuk bagi kepada Islam?" Abu Bakar kata, "Saya bagi semua harta saya." Nabi kata, "Apa yang kau ada?" "Aku ada Allah dan Rasul." Nabi tanya pula Sayyidina Osman Al-Affan, "Wahai sahabatku, apa yang kau ada untuk perjuangan ni? Apa yang kau boleh bagi?" "Aku boleh bagi separuh je harta aku. Separuh lagi untuk aku." Nabi tak marah. Nabi tak kata engkau tak boleh jadi ke macam Abu Bakar. Nabi tak kata macam tu. Macam kita orang tanya, "Puan boleh bagi berapa?" "Saya boleh bagi 1,000 Ustaz." Kita jumpa lagi seorang, "Makcik boleh bagi berapa?" "Saya dah boleh bagi RM20 je Ustaz." Kata kod betul makcik ni, RM20 je bagi. Orang sana bagi 1,000 makcik. Nabi tak kata macam tu. Kenapa tuan-tuan? Nabi tahu kebolehan sahabat. Nabi tahu mana sahabat yang kaya, mana sahabat yang kurang sikit, mana sahabat yang tak ada langsung. Nabi tahu. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar memang kaya. Buktinya apa tuan-tuan? Apabila Nabi SAW pergi dengan Abu Bakar untuk berhijrah, datang bapa kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun bukan nama betul dia. Nama betul tuan-tuan, Abdullah bin Abi Khuafah. Abdullah bin Abi Khuafah. Abi Khuafah ni tuan-tuan, bapa Abu Bakar ni matanya buta. Tak nampak. Maka bila dia dengar Rasulullah SAW hijrah dengan Abu Bakar, cepat-cepat dia pergi rumah Abu Bakar. Dia bagi salam. Sekali cucu dia dengar. Cucu Abu Bakar. Anak Abu Bakar, minta maaf. Anak Abu Bakar dengar. Ialah Abi Wafah punya cucu lah. Siapa nama? Asma binti Abu Bakar. Sebab tu Asma binti Abu Bakar tuan-tuan, dalam sirah digelar Al-Naqitain. Kenapa digelar Al-Naqitain? Iaitu seorang perempuan yang mempunyai 2 tali pinggang. Kenapa? Tali pinggang pertama ni tuan-tuan, untuk dia ikat kain dia. Dia ni mengandung. Ikat kain dia. Tali pinggang yang kedua, digantungnya makanan untuk diberi kepada Rasulullah SAW di dalam gua Sur. Ni, hebatnya. Dalam keadaan macam tu pun berkorban. Panjat gua Sur. Maka tuan-tuan, maka Abi Wafah kata, "Wahai Asma, aku nak tanya, mana barang kemas yang bapa engkau letak ni, yang ditunjukkan pada aku ni, mana? Cuba engkau cari." Maka Asma puan-puan dia cari. Cari-cari dia jumpa kantung. Tapi kantung tu tuan-tuan, isiknya dah tak ada. Isiknya dah tak ada. Apa yang dibawa oleh Asma? Dia letak batu dalam kantung tu. Maka dia jumpa atuk dia. "Atuk, ada lagi lah atuk, dia punya barang kemas. Mana?" Asma pun goncang. Goncang. Rupanya batu dalam tu. Goncang. Atuk dia kata, "Betul, aku dengar." Atuk dia nak lihat. Sebab apa atuk dia tak lihat? Sebab Abi Khuafah ni dia buta matanya tuan-tuan rahmati Allah. Maka apa kata Abi Khuafah pada Asma? "Kau simpan betul-betul. Jangan kasih Muhammad. Jangan kasih Abu Bakar bagi pada Muhammad." Maka puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun balik. Dalam sirah nanti, Abi Khuafah ni tuan-tuan, bapa kepada Abu Bakar ni, dia akan masuk Islam. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi teruskan perjalanan. Nabi SAW berehat. Penat berjalan, berehatlah. Nabi berehat di Bukit Sur. Bukit Sur ni tak besar. Kalau tengok, beli kitab sirah, puan-puan boleh tengok. Kecil je. Masuk, Abu Bakar tahan Nabi. "Nanti dulu."
Aku nak masuk dulu. Tengok cintanya sahabat pada Nabi SAW. Biar aku masuk. Aku tengok dulu ya Rasulullah. Ini sahabat. Tapi tuan-tuan, manusia yang sekarang ni dalam era milenium lah kata, ada juga yang memaki Rasulullah dan para sahabat. Tuan-tuan tengok. 2-3 minggu lepas, apa terjadi? Seorang perempuan berada di klub teater, tuan-tuan, menanggalkan pakaiannya dan mengatakan dia menghafal 15 juzuk Al-Quran. Menghina Islam tak? Menghina Islam. Ada seorang lelaki, tuan-tuan, yang apa? Yang menghina Allah dan Rasulullah SAW dengan mengeluarkan perkataan yang tak sepatutnya dia keluar sebagai seorang Muslim. Akhirnya apa? Dia dipukul, tuan-tuan. Tapi pukul ni penyelesaian ke? Tak, takkan selesai. Sebab itulah Abu Bakar, tuan-tuan, dia mendapat gelaran As-Siddiq tu kerana apa? Membenarkan Rasulullah. Dia tak nampak ke, dia nampak ke Rasulullah tu Isra' wal Mi'raj, tapi dia tetap membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang menghina Nabi, mempersendakan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi mempersendakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling kita takut. Maka muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar melihat keadaan gua, Abu Bakar pun duduk sambil melunjurkan kakinya. Nabi pun tidur di peha Abu Bakar. Sedap tidur atas peha ni. Ya tak? Kalau anak-anak tu degil, mari sini tidur atas peha mak. Sekejap dia tidur kalau saya lah. Seronok. Maka Nabi SAW atas keadaan yang penat, maka tidur. Dengan izin Allah, peha Abu Bakar, tuan-tuan, disengat dengan binatang yang berbisa. Bukan sekali, 3 kali. Kalau kita sekali dah melenting, tuan-tuan. Tapi Abu Bakar tengok Rasulullah SAW, tak sampai hati tengok muka Rasulullah. Ni sahabat kasih kepada Rasulullah SAW. Bukan sahabat Allah, bukan Allah, malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka mengajak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada manusia yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu, tuan-tuan, Abu Bakar menitis air matanya kena pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terjaga. Kenapa Abu Bakar? Aku disengat dengan binatang ya Rasulullah. Maka Nabi doakan. Ada yang mengatakan Nabi mengambil air riau Nabi, maka hilang sengatan tu. Tetapi belum berakhir lagi. Orang-orang Quraisy, tuan-tuan, sampai di pintu Gua Sur. Maka Abu Bakar dalam keadaan ketakutan memeluk Nabi SAW. Padahal Abu Bakar orang yang paling taat, yang paling kuat imannya. Tetapi kenapa dia takut juga, tuan-tuan? Kerana itulah sifat manusia. Kita ni kadang-kadang ada takut, kadang-kadang ada suka. Tinggal rumah seorang-seorang pun takut. Betul, tuan-tuan? Betul, makcik? Takut ke tak? Tak takut? Wah, Oh, seorang-seorang je? Alhamdulillah. Ni mungkin banyak tahajudnya memang macam tu lah. Kadang-kadang kita rasa takut. Bukan apa, tuan-tuan. Bukan takut hantu, takut jatuh ke. Betul tak? Betul, makcik? Ada rasa macam tu tak? Ada juga. Takut juga tu. Kan? Ya, memang ada rasa. Maka, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW peluk Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Laisa ana wa anta fil ghar. Bukan kamu dengan aku aja dekat dalam gua ni. Walakinnallaha ma'ana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Macam itulah, tuan-tuan, bunyinya. Maknanya jangan takut, wahai Abu Bakar. Bukan kau dengan aku kat dalam gua ni, tapi Allah bersama-sama kita. Maka bila Nabi menyatakan demikian, tenang hati Abu Bakar. Kenapa, tuan-tuan? Abu Jahal dan puak-puaknya telah mengeluarkan satu perjanjian. Siapa yang dapat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia bagi hadiah 100 ekor unta.
100 ekor unta dulu besar tuan-tuan. Kalau kita belajar dalam kitab jenayat, tuan-tuan tengok apakah diat yang paling besar. Diat yang paling besar adalah unta. Dan 100 ekor unta tu antara diat yang terbesar tuan-tuan. Sebab itulah masyarakat Arab jahiliah berebut nak tangkap dan bunuh Nabi SAW. Hadiahnya lumayan. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu perancangan yang tak terduga oleh akal manusia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat perancangan, tapi ingat perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Apa Allah datangkan? Di depan pintu ghar tu tuan-tuan, di depan pintu gua itu Allah datangkan dua perkara. Pertama, sarang burung merpati. Sarang burung merpati di depan pintu gua. Sarang burung merpati bukan sarang burung saja, malah dah ada anak tuan-tuan. Agaknya sarang burung merpati tu nak ambil, nak buat sarang tuan-tuan, makan masa tak? Makan masa. Nak bertelur makan masa tak? Makan masa. Dan nak bertelur orang ambil pula telur dia jual pula. Kan? Nak menetas makan masa tak? Makan masa. Maka Nabi SAW hijrahnya baru beberapa hari. Yang kedua, Allah jadikan sarang laba-laba. Sarang laba-laba ni tuan-tuan, dekat rumah puan-puan, raya tahun lepas, raya tahun depan baru bersihkan tuan-tuan. Betul tak? Betul Pak Ji? Ha? Nak jadi sarang yang hebat, yang penuh, bukan boleh ambil masa yang sekejap. Maka orang-orang kafir pun, Quraisy pada ketika itu dia terfikir, kalau Muhammad lah masuk dalam gua ni pertama sekali, hancur sarang laba-laba ni. Oh, nak masuk. Yang kedua, terbang burung merpati tu. Dia kata, penat je kita masuk, baik kita teruskan perjalanan. Tengok pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sangka tuan-tuan? Siapa sangka? Maka kita teruskan lagi puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW berjalan, selamat dia daripada kaum kafir Quraisy, dan Nabi SAW teruskan perjalanan. Di tengah jalan Nabi ditahan oleh menantu Abu Bakar, suami kepada Asma. Siapa? Iaitu Zubair. Zubair tahan. Dia kata, ayah daripada mana ni dengan Rasulullah? Dia kata, aku baru balik daripada berniaga. Ayah daripada mana? Nabi kata, aku ni daripada Gul. Nak berhijrah daripada Mekah nak ke Madinah. Zubair ni baru balik daripada berniaga. Dia nampak pakaian ayahandanya dan Rasulullah dalam keadaan yang kotor, maka diberi tuan-tuan dua persalinan untuk dipakai oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu disalin oleh Rasulullah dan Abu Bakar meneruskan perjalanan. Dalam meneruskan perjalanan, Nabi dikejar oleh seseorang. Abu Bakar melihat di belakangnya ternampak debu-debu pasir berterbangan. Abu Bakar kata, siapa itu wahai Muhammad? Nabi kata, teruskan perjalanan. Rupanya yang mengejar Rasulullah SAW iaitu orang Mekah yang nak merebut hadiah juga. Namanya Surakah bin Malik tuan-tuan. Setelah Nabi SAW dikeluarkan arahan untuk membunuh Rasulullah, maka pada ketika itu orang Mekah semua nak ambil bahagian bunuh Rasulullah. Antaranya Surakah bin Malik. Sahabat dia datang rumah dia pada malam tu. Dan dia berkata kepada Surakah bin Malik, marilah kita pergi sama-sama bunuh Muhammad. Dan ganjarannya sangat lumayan. Maka Surakah bin Malik kata apa? Kamu pergilah. Aku tak nak pergi. Maka kawan-kawan dia kata, kalau kamu tak nak pergi, tak apa. Aku akan balik. Kalau kamu tak pergi, tak apa, aku akan balik. Tak payahlah teruskan usaha kita untuk bunuh Muhammad. Rupanya tuan-tuan, Surakah bin Malik bila sahabat dia balik, tengah malam dia keluar seorang. Nak bunuh Rasulullah SAW. Kenapa tuan-tuan?
Dia nakkan 100 ekor unta tu seorang. Dia tak nak bagi-bagi dengan kawan-kawan dia. Ada juga manusia macam tu tuan-tuan. Dia nak seorang je. Dia tak nak bagi. Nak apa je? Nak makan seorang. Nak makan seorang. Ada macam tu. Maka dia kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kejar tuan-tuan. Kudanya termasuk dalam pasir jerendus. Tak boleh keluar. Bukan sekali, 3 kali. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar lihat Nabi, Nabi kata apa? Mari kita pusing balik, kita tolong siapa yang jatuh tu. Maka Nabi tengok tuan-tuan, rupanya seorang pemuda jatuh dengan kudanya. Nabi ambil tali dan keluarkan dia. Maka Nabi SAW berkata, "Man anta, siapa awak?" Dia pun mengatakan, "Aku Surakkah bin Malik." Dan dia kata, "Siapa pula awak?" Nabi menyatakan, "Ana Rasulullah." Aku pesuruh Allah, Muhammad Rasulullah. Maka dalam hati dia, orang macam ni Abu Jahal suruh bunuh. Orang yang baik macam ni, yang menolong aku macam ni, yang Abu Jahal suruh bunuh. Dia tak sebut depan Rasulullah, dalam hati dia begitu. Maka dia pun nak berlalu naik kudanya balik ke Mekah. Dia kata apa? "Wahai Muhammad, bila tiba di Mekah nanti, aku tidak mengenali kau dan kau tidak mengenali aku. Kita buat macam tak kenal je." Kenapa tuan-tuan? Dia segan. Tak pernah gagal Surakkah bin Malik ni tuan-tuan. Nabi kata, "Yelah." Dia pun nak menaik kudanya tuan-tuan. Nabi panggil dia, "Mari sini." "Ada apa Muhammad?" Nabi kata pada Surakkah bin Malik, "Satu hari nanti kau akan pakai mahkota Raja Parsi dan pergelangan Raja Parsi." Nabi kata, "Satu hari nanti wahai Surakkah bin Malik, kamu akan pakai mahkota Raja Parsi dan perhiasan Raja Parsi." Dia pun buat tak tahu lah tuan-tuan. Macam kita orang Jalan Daud kan. Macam puan lah orang Jalan Daud. Saya orang Pek Jawa kan. Dia datang, "Sini makcik." "Kenapa?" "Nanti makcik tahun depan pergi Amerika. Tiket free. Duduk Amerika 7 hari 7 malam. Hotel 5 star. Lepas tu balik semula Jalan Daud." Percaya makcik? Percaya? Memanglah takkan percaya. Kerana dia tu bukan Nabi. Tapi Nabi SAW cakap dengan Surakkah bin Malik. Surakkah bin Malik tak percaya. Tapi Nabi tak pernah bercakap bohong. Kerana itu bukan sifat Nabi. Sebab itu bila matinya tuan-tuan Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah, 24 tahun daripada peristiwa Rasulullah jumpa Surakkah bin Malik, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Surakkah bin Malik ini adalah salah seorang daripada tentera Sayyidina Umar. Menakluk Parsi. Parsi jatuh di tangan siapa? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab panggil dia punya tentera semua. Umar kata, "Hari ini aku akan sampaikan ghanimah yang kita telah rampas sama-sama." Maka orang yang dipanggil antaranya Surakkah bin Malik. Apa yang Sayyidina Umar buat? Dia ambil mahkota kebesaran raja dan dipakaikan di atas kepala Surakkah bin Malik. Begitu juga antaranya perhiasan. Menangis Surakkah bin Malik. Umar tanya dia, "Kenapa engkau menangis wahai Surakkah bin Malik?" Dia kata, "Rasulullah SAW dah kata perkara ni pada aku 24 tahun yang lalu, semasa aku menangkap Rasulullah ketika mana Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah." Baru dia perasan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita kata-kata firman ataupun perbuatan Nabi SAW itu benar belaka. Hadis-hadis Nabi SAW benar berlaku. Sunnah Nabi SAW itu benar. Tapi sayang tuan-tuan, ada orang yang mempersendakan sunnah Rasulullah. Ini yang kita cukup pelik. Persendakan apa ustaz? Jubah. Persendakan orang pakai serban, orang pakai jubah dan sebagainya. Mempersendakan. Orang tu orang punya pasal lah. Tapi kita jangan cakap lah. Serban tinggi tapi perangai teruk. Jangan.
Pakai tudung, tutup aurat, tapi perangai hodoh. Jangan. Buat apa kita nak kenakan dengan perkara tu dengan peribadi kita? Ini kadang-kadang kita tengok sedih, tuan-tuan. Bila kamu menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita takut kita terjerumus dalam keadaan rosak akidah kita. Rosak akidah ni bukan dengan perbuatan je, percakapan pun boleh rosak akidah. Menghina bukan menghina Allah, menghina Rasul, menghina hukum Allah pun satu yang merosakkan akidah. Maka muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan. Nabi ditahan, tuan-tuan, oleh satu gerombolan manusia, tuan-tuan, menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi hampir sampai ke Madinah. Iaitu satu kaum yang dinamakan kaum Bani Aslam tahan Nabi. Kerana Bani Aslam ni adalah orang ataupun suku yang terkuat sebelum sampai ke Madinah. Bersama dengan 70 orang tahan Nabi SAW lengkap bersenjata. Bila Nabi SAW sampai di perkampungan itu, Nabi SAW ditahan. Nabi tanya, "Man anta?" Siapa awak? Dan ketua kaum Bani Aslam itu bernama Buraidatul Yuhasib. Buraidatul Yuhasib. Dia dengar Nabi kata, "Man anta?" Siapa awak? Dia tengok atas bawah. Dia tak kenal Nabi. Tapi Nabi boleh kata, "Man anta?" Dalam hati dia kata apa? Sepatutnya dia kata, aku tanya dia, siapa dia? Sebab dia masuk kampung aku. Macam kita, tuan-tuan, kena tahan dengan polis. Kan? Kita boleh cakap, siapa awak? Tak nampak ke tu polis? Kita boleh cakap, siapa awak? Macam ni juga kisahnya. Nabi masuk perkampungan Bani Aslam, Nabi tanya, "Man anta?" Siapa awak? Dengan arti kata, tuan-tuan, kau ngajar betul lah. Kan? Dengan arti kata macam tu. Maka Buraidatul Yuhasib ni kata, dia ni masuk kampung aku, kenapa dia tanya pula siapa aku? Maka dia pun tak cakap banyak, ketua dia pun cakap lah, "Ana Baridatul Yuhasib." Saya ni Baridatul Yuhasib. Baridatul ni iaitu kalau Arab, tuan-tuan, budak yang baik. Maka Nabi tunjuk dia. "Anta Barid? Anta Baridah? Anta budak baik? Awak budak baik?" Dia kata, "Naam, aku budak baik." Lepas tu dia tanya lagi Nabi, "Man anta?" Siapa awak? Nabi kata, "Ana Muhammadur Rasulullah." Aku Muhammad pesuruh Allah. Dia tengok, dia tahu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia nak bunuh, tuan-tuan. Terdiam dia. Dalam hati dia, budak baik takkan nak bunuh orang pula. Dia kata. Dia dah ngaku dia budak baik, takkan dia nak bunuh orang pula. Dia terdiam. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia ni Rasulullah pesuruh Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar tolak Nabi. Abu Bakar kata apa? "Jangan sebut identiti kamu." Nabi diam. Dan dia termenung bila tengok Nabi atas bawah. Dia terus peluk Nabi. Bukan dia peluk Nabi saja, dia mengucap kalimah syahadah. Masuk Islam semua, kaum Bani Aslam ni seramai 70 orang. Masuk Islam tanpa dipaksa oleh Nabi. Tengok bagaimana akhlak Nabi, tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW merupakan orang yang paling hebat. Dia kenalkan diri dia dulu pada musuh. Musuh kenal Nabi. Maka akhirnya musuh terpegun dengan sifat dan sikap Rasulullah SAW. Maka sebab itu kalau kita tengok yang ikut Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah jadi ramai. Kenapa? Nabi masih lagi Allah bagi kemampuan dalam perjalanan berdakwah. Maka Nabi SAW berjalan lagi, hampir tiba di Madinah. Nabi dalam keadaan sangat lapar. Nabi SAW tiba di rumah, tuan-tuan, perkampungan Ummul Ma'bad. Ummul Ma'bad satu tempat perkampungan. Nabi nak minta kalau ada makanan dan minuman. Nabi Ummul Ma'bad belum kenal Rasulullah. Maka dia pun keluar, Nabi pun melihat dia. Nabi kata, "Ada tak makanan?" Ummul Ma'bad kata, "Ada kalau kamu nak minum. Tapi saya ada kambing. Kambing saya ni kurus sangat."
Maka Nabi SAW tengok, Nabi kata, minta izinlah saya perahkan. Maka Nabi SAW perah. Dengan izin Allah, tuan-tuan, kambing yang kurus tu ada susu. Perahan kali pertama Nabi perah, Nabi suruh Amir bin Fuhairah minum. Kedua, ada lagi. Dibagi minum pula Abdullah bin Abi Uraikid. Kali ketiga perah, ada lagi. Dia bagi pula kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kali keempat perah, ada lagi. Dibagi Nabi SAW minum dah. Perah lagi, ada lagi. Dibagi pula kepada orang yang ampunya kambing itu, tuan-tuan, Ummu Ma'bad. Dia perah lagi, ada lagi. Nabi kata kepada Ummu Ma'bad, suruh bagikan kepada suami kamu. Tercengang Ummu Ma'bad. Ni mukjizat Nabi SAW. Sebab itu dalam sirah yang lepas, saya dah telah ceritakan bagaimana unta Nabi SAW yang membawa Nabi ke perkampungan Halimatus Sa'diyah, tuan-tuan. Mula-mula unta tu nak datang, tuan-tuan, dalam keadaan dia apa? Lemah aja. Tapi bila dah sampai dekat perkampungan Halimatus Sa'diyah, Aminah yang membawa Rasulullah SAW anaknya itu, tiba-tiba unta tu menjadi laju, memotong semua unta-unta orang yang nak datang di perkampungan Halimatus Sa'diyah. Ini satu mukjizat Nabi SAW. Maka Ummi Ma'bad pun tanya, wahai Muhammad, dia kata, siapa kamu ni? Aku adalah Muhammad Rasulullah, Muhammad pesuruh Allah. Maka perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak cerita panjang ni, tuan-tuan, hijrah Nabi SAW ni 2 jam tak habis. Nanti penat pula perempuan. Dan akhirnya perempuan, alhamdulillah dah habis dah ustaz. Akhirnya Nabi SAW sampai di Madinah. Nabi SAW sampai ke Madinah, apa yang Nabi buat? Pertama, Nabi SAW membina Masjidil Quba. Ini yang pertama sekali. Kenapa Nabi SAW bina Masjidil Quba? Kerana manusia ini tidak boleh disatukan kecuali dengan agama. Manusia ini tidak boleh disatukan kecuali dengan i'tiqad, persaudaraan. Tapi ada juga yang bergaduh, tuan-tuan. Ada juga manusia yang bergaduh. Sebab itu masjid, tuan-tuan, tempat apa, tuan-tuan? Kita berhimpun. Masjid tempat apa? Tempat kita bersatu. Kita angkat takbir yang satu. Kita sembah, sujud pada Allah yang satu. Itu yang pertama. Nabi nak tunjukkan kepada umat bahawasanya hidup ini perlu ada ketakwaan pada Allah. Yang kedua, Nabi saudarakan puak Muhajirin dan Ansar. Puak Muhajirin daripada Mekah dan Ansar yang menolong Rasulullah. Bukan itu saja, Nabi mempersaudarakan puak Aus dan Khuzraj yang bergaduh, tuan-tuan, panjang masanya bergaduh. Tapi Nabi boleh saudarakan. Cuba kita tanya, tuan-tuan, kenapa kita tak boleh baik? Kenapa kita asyik bergaduh, tuan-tuan? Yang A tak tegur B, B tak tegur A, kenapa? Kenapa, tuan-tuan? Sedangkan kita sesama Islam, apa titik persamaan yang kita tak dapat cari, tuan-tuan? Kenapa Melayu Islam masih lagi berpecah, tuan-tuan? Hanya berbeza politik saja, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana apa? Kerana ego. Kerana sifat ananiah dalam diri. Sebab itulah sahabat tanya Nabi, bagaimana umat Islam yang akan datang, ya Rasulullah, keadaannya? Nabi kata, ibarat buih di lautan. Nampak gah, tapi apa pun tak ada. Dan sahabat tanya, kenapa jadi macam tu, ya Rasulullah? Kerana pada ketika itu umat dibelenggu dengan 2 perkara. Pertama apa? Hubbud dunia, cintakan dunia. Yang kedua, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Kalau kita tak bersatu, tuan-tuan, bukan saja hijrah ini menjadi contoh, kemerdekaan pun menjadi contoh. Selagi mana kalau kita tidak bersatu, musuh-musuh, tuan-tuan, sentiasa je menunggu ruang dan peluang untuk mengganyang kita, tuan-tuan, perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita perlu kesatuan. Nabi satukan, tuan-tuan, puak Muhajirin dan Ansar supaya Islam tu menjadi kuat.
Yang ketiga tuan-tuan, Nabi SAW bina piagam Madinah. Apa piagam Madinah ni? Supaya orang kafir, ahli kitab, orang Islam boleh berbaik-baik dengan orang Islam, dengan ahli kitab. Yang mana di Madinah itu tuan-tuan, kebanyakannya Yahudi, ahli kitab yang dah kenal Rasulullah. Sebab tu bila Nabi SAW masuk saja Madinah tuan-tuan, 10 Muharram, Nabi lihat orang-orang Yahudi Madinah berpuasa. Nabi tanya, kenapa kamu berpuasa 10 Muharram? Maka pada ketika itu, orang-orang Yahudi Madinah kata, kerana pada hari ini Nabi aku, Nabi Musa dan Bani Israel dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cengkaman Firaun. Kerana itulah aku berpuasa. Maka Nabi menyatakan, kalau begitu aku lebih berhak, kerana aku Khatimul Anbiya wal Mursalin. Maka sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kata, berpuasalah. Dan ditanya lagi, tak sama ke perbuatan kita dengan orang Yahudi? Dan Nabi SAW menambah lagi, berpuasalah pada 9 Muharram yang dinamakan Yaumut Tasu'ah. Apa kelebihannya? Siapa yang berpuasa 10 Muharram, diampunkan Allah dosanya setahun yang lalu. Puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi ni puan-puan, yang terbesar ni Madinah ni, iaitu antaranya Bani Qainuqa, Bani Nadir, ni yang terbesar. Nabi SAW buat perjanjian dengan Yahudi supaya berbaik-baik. Tapi bila Yahudi tuan-tuan mengganggu ketenteraman umat Islam, Nabi lawan tak? Nabi lawan. Macam mana Nabi SAW berperang dengan Yahudi Qainuqa disebabkan kerana apa? Kerana Yahudi Qainuqa tuan-tuan membuat khianat kepada seorang muslimah di pasar. Dalam sirah kata dia menyelak kain seorang perempuan muslimah, yang Nabi tegur isytihar perang kepada Yahudi. Yahudi ni ahli kitab. Daripada mana datang ni Ustaz? Saya dah ceritakan dalam bab korban, yang mana Nabi Allah Ibrahim AS, dia berkahwin dengan Siti Sarah, tak dapat cahaya mata. Ingat lagi? Lepas tu dia berkahwin dengan Siti Hajar, betul? Dengan Siti Hajar dapat anak. Siapa? Nabi Allah Ismail AS. Nabi Allah Ismail inilah keturunan Rasulullah SAW. Nanti dengan izin Allah, Siti Sarah dapat anak. Siapa? Iaitu Nabi Allah Ishaq AS. Daripada keturunan Nabi Allah Ishaq inilah munculnya kaum Bani Israel, yang nabi-nabinya antaranya Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan. Sebab itu kita kena beriman bukan dengan Nabi Muhammad je, dengan Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Bukan Nabi saja, kitab pun sekali. Percaya kepada kitab, Taurat, Injil, Zabur. Tapi bila Quran datang tuan-tuan, ternasahlah semua kembali kepada Al-Quran, kitab akhir zaman. Maka puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat, bila Nabi SAW membawa Islam dalam keadaan susah, apabila datuk nenek kita memerdekakan negara kita ni dalam keadaan susah. Sebab itulah seorang sahabat yang bernama Rubai bin Amir, di penutup ni sedikit, Rubai bin Amir, bila Sayyidina Umar Al-Khattab suruh dia pergi ke Parsi untuk bertumpa dengan Panglima Rostam. Panglima Rostam ni tuan-tuan hebat. Dalam sirah dia ada lebih daripada 33 gajah. Kekuatan orang dulu tuan-tuan, sampai Allah rakam Abraha tu, Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Kenapa? Kekuatan pada ketika itu adalah gajah. Gajah dia bukan macam gajah kita. Gajah sana tuan-tuan, Afrika besar-besar. Setakat gajah kita dipijak je tuan-tuan. Dia ada 33 gajah dan beratus ribu tentera. Maka Khalifah suruh pergi jumpa. Maka Sayyidina Umar suruh
Maka datanglah dia berjumpa dengan Rostam. Maka dia kata apa? Wahai Rostam, aku minta kepada kamu supaya masuk Islam. Itu je. Sebab tu tuan-tuan, Islam datang ni mendamaikan. Bukan macam orang Inggeris datang negara kita. Orang Belanda datang negara kita. Orang Jepun datang negara kita. Apa dia buat? Dia ambil semua harta negara. Ambil biji timah, ambil besi, ambil emas. Ambil apa ni tuan-tuan? Lada hitam pun dia nak ambil. Tapi Islam datang tuan-tuan, bukan takat menjajah, tetapi untuk membina negara. Apa yang diminta kepada Rostam oleh Rubai bin Amir? Wahai Rostam, aku minta engkau masuk Islam dan jangan suruh orang perhambakan diri pada engkau. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia mengulikan orang, dia memperhambakan orang. Ingat, penghambaan tidak boleh manusia sesama manusia. Kembalilah kepada Allah, Tuhan yang mencipta hamba. Rostam kata, siapa engkau ni? Aku panglima, dia kata. Kenapa kau datang? Aku nak keputusan bila kau boleh kembalikan. Jangan suruh orang menjadi hamba engkau. Maka dia kata, engkau setakat panglima je. Baliklah engkau. Maka apa kata Amir? Dia kata, aku bagi kau masa 3 hari je. Untuk kau menentukan sama ada perang ataupun kau nak bebaskan manusia-manusia. Itu Islam. Ada ketegasan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada jalan pilihan. Dah dibagi pilihan tapi tak nak. Apa boleh jadi? Sebab itulah tuan-tuan, perkara akidah, perkara syirik tak syirik ni bukan satu perkara yang main-main. Dia mesti diperjelaskan dengan betul, keadaan yang jelas, maka pada ketika itu perang dan Islam menang. Itu hebatnya. Maka tuan-tuan yang seterusnya tuan-tuan, bila sampai hari kemerdekaan yang kita akan sambut ni, kita kena bebaskan jiwa kita daripada segala-galanya. Musuh memang telah pergi dah. Inggeris telah pergi, Jepun telah pergi, Belanda telah pergi. Tapi kalau kita tengok, apa pula yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah dia punya fikrah. Dia punya idealisme dia. Dia masukkan. Antaranya apa tuan-tuan? Banyak yang kita kadang-kadang tak terlepas pandang. Contohnya handphone. Contohnya TikTok. Contohnya rancangan-rancangan hiburan yang melalaikan. Ini adalah anasir-anasir yang dimasukkan tanpa kita sedar. Dia akan pergi kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita tuan-tuan. Bila adanya teknologinya lupa. Semua lupa. Baca Quran lupa. Hormat orang tua lupa. Mengaji lupa dan sebagainya. Kerana apa? Timbulnya benda ni. Benda ni bukan tak boleh. Boleh. Tapi hendaklah dikawal tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai sinilah saja tuan-tuan kuliah saya pada bulan ini. Mudah-mudahan pada bulan yang akan datang kita boleh ajak lagi kawan-kawan kita untuk sama-sama hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan akan bertambah dan duduknya kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sihatkan kita, capaikan hajat kita, murahkan rezeki kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.